Dan ketika itulah dengan suara yang sangat lemah, Elizabeth mengatakan kepada polis bahawa okey, saya akan menceritakan segala-galanya kepada anda, tetapi dengan syarat polis haruslah melindungi saya daripada ayah saya dan saya tidak mahu melihat lagi ayah saya. Dan polis berkata, kami akan lindungi kamu. Okey, so mulakan cerita yang sebenar-benarnya apa yang berlaku 24 tahun yang lepas. Elizabeth pun menceritakan kisah yang sebenar. Elizabeth telah mengatakan bahawa ketika dia dilaporkan hilang, iaitu pada 28 Ogos tahun 1984, ketika itu ayahnya meminta Elizabeth untuk datang ke basement untuk membantu ayahnya menyiapkan bom bunker ataupun bunker untuk menyelamatkan diri daripada bom, yang mana bunker ini telah ayahnya buat bertahun-tahun dan tinggal hanya untuk letakkan pintu sahaja. So ayahnya minta tolong Elizabeth ni pegangkan pintu sementara ayahnya memasangkan pintu itu. So ketika Elizabeth memegang pintu tersebut, ayahnya telah memegang ataupun telah mengambil satu tuala basah, yang mana selepas itu dia telah menekapkan tuala tersebut ke muka Elizabeth dan membuatkan Elizabeth pengsan. Ketika Elizabeth sedar, dia telah melihat tangannya digari dan dia berada di dalam basement yang ayahnya telah buat selama ini. Maka Elizabeth telah tahu bahawa bunker bom tu ataupun tempat protection ataupun tempat perlindungan daripada bom yang ayahnya buat selama ini adalah untuk Elizabeth dan bukannya untuk tempat perlindungan bom. Tidak hairanlah ketika itu sekiranya kita ada bunker bom ni, sebabnya ketika itu masih berlangsung perang dingin. Oleh kerana itulah tiada sesiapa yang mengesyaki apa yang dibuat oleh ayah Elizabeth. Untuk memasuki tempat di mana Elizabeth dikurung, bermula daripada tangga yang menuju ke basement atau bawah tanah, dan sekiranya kita melihat kawasan di basement tersebut adalah seperti basement yang biasa, di mana terdapat almari, kerusi, dan pada almari tersebut terdapat barang-barang seperti screwdriver dan juga alat-alat lain yang digunakan untuk memotong kayu dan membuat benda-benda yang sepatutnya lah di basement. Sekiranya kita melihat di sebelah kiri almari tersebut terdapat satu kunci di mana kalau dibuka, maka terlihatlah di belakang almari tersebut satu pintu elektronik. Pintu elektronik tersebut tidak boleh dibuka melainkan dengan menggunakan passcode yang disediakan oleh Joseph Fritzl. Oleh kerana Joseph Fritzl ini merupakan engineer elektrik ataupun electrical engineer, maka mudahlah baginya untuk membuat pintu sedemikian rupa. Setelah mana pintu mechanical ini dibuka, kita akan melihat satu lorong yang agak sempit, dan sekiranya kita masuk ke lorong tersebut, kita akan melalui tempat yang pertama adalah tandas yang tidak bertutup. Dan sekiranya kita meneruskan perjalanan lagi dalam lorong yang sempit itu, kita akan melihat satu bilik tempat tidur yang mana sangat-sangat sempit, hanya betul-betul memuatkan katil satu tilam sahaja. Dan sekiranya kita melihat ke kanan dan kita meneruskan perjalanan di lorong yang sempit juga, kita akan menjumpai satu ruang di mana sama seperti ruang tadi, juga ruang untuk tidur. Dan ini seperti yang anda lihat adalah layout di mana tempat Elizabeth dikurung. Semua dinding di mana tempat Elizabeth dikurung diperbuat daripada dinding konkrit yang sangat tebal, ditambah lagi dengan dinding penyerap bunyi yang telah diletakkan oleh Joseph Fritzl. Joseph Fritzl juga memantau tempat pengurungan Elizabeth dengan sistem sekuritinya yang tersendiri. Oleh itu, sangat-sangat mustahil bagi Elizabeth untuk melepaskan diri dari tempat tersebut. Selama 5 tahun Elizabeth duduk bersendirian di dalam tempat pengurungannya, dan setiap malam ayahnya akan turun membawa makanan dan pada masa yang sama melakukan gangguan seksual terhadapnya. Untuk adik-beradik dan juga mak kepada Elizabeth ni, mereka hanya mengetahui bahawa ayahnya sekiranya tidak duduk di ofis, ayahnya sedang membuat kerja di basement. Dan pada tahun 1988, Elizabeth telah mengandungkan anak Joseph Fritzl yang pertama dan dia berasa takut. Dia meminta dan merayu kepada Joseph Fritzl, ayahnya sendiri, untuk membenarkan dia melahirkan anaknya yang pertama di hospital.
Tetapi Joseph Frizzell risau perbuatannya ini diketahui oleh orang lain. Oleh itu dia telah membeli sebuah buku yang mana buku itu berkaitan tentang cara-cara melahirkan anak. Dia telah memberikan buku tersebut kepada Elizabeth beserta dengan gunting dan membiarkan Elizabeth melahirkan anak tersebut bersendirian. Maka setelah itu Elizabeth pun melahirkan anaknya yang pertama, iaitu anak Joseph Frizzell juga, bersendirian di tempat pengurungannya di bawah basement tersebut. Selepas dari anak pertama ini, yang mana anak pertama ini adalah Kristen, Elizabeth juga melahirkan 6 lagi anak ayahnya di basement yang sama, bersendirian dengan cara yang sama. Salah seorang dari anak kepada Elizabeth dan Joseph Frizzell ini ketika masih bayi mempunyai masalah pernafasan. Dan sekali lagi Elizabeth telah merayu kepada Joseph Frizzell untuk membawa baby ini ke hospital untuk menyelamatkan nyawanya. Malangnya Joseph Frizzell tidak mahu membantu Elizabeth, dan 3 hari selepas dilahirkan, baby tersebut yang bernama Michael pun mati di dalam dakapan ibunya. Seterusnya Joseph Frizzell telah mengambil bayi tersebut dan melakukan incineration, ataupun dia telah membakar bayi tersebut untuk menghilangkan bukti. Masa telah pun berlalu dan anak-anak kepada Elizabeth ini pun sudah membesar dan membuat bising. Joseph Frizzell risau kebisingan mereka itu boleh didengari daripada atas. Oleh itu Joseph Frizzell telah melakukan sesuatu plan di mana dia telah turun ke bawah dan mengambil anak yang bongsu ataupun anak yang paling muda dan ingin membawanya ke atas. Dan dia memberi pesanan atau amaran kepada mereka semua ni, sekiranya mereka melawan ataupun tidak mengikut perintah atau arahannya, dia akan mengunci mereka selama-lamanya di bawah basement tersebut, dan dia akan melepaskan gas beracun yang mana mengakibatkan mereka semua mati. Mereka berasa sangat takut kerana sebelum ni Joseph Frizzell pernah melakukan sesuatu yang teruk kepada mereka, di mana Joseph Frizzell telah menghukum mereka dengan memutuskan bekalan elektrik dan juga bekalan makanan untuk beberapa hari. Oleh kerana itulah mereka sangat-sangat takut untuk melawan kehendak Joseph Frizzell. Setelah Joseph Frizzell membawa anak kepada Elizabeth naik ke atas dan isterinya pun telah balik, yang mana isteri Joseph Frizzell ini merupakan ibu kepada Elizabeth, dan dia bertanya siapakah bayi ini, dan Joseph Frizzell mengatakan, saya telah menjumpai bayi ini di hadapan pintu beserta satu nota, yang mana terletak pada nota tersebut menyatakan bahawa nota tersebut ditulis oleh Elizabeth. Ini adalah anak kepada Elizabeth dan dia minta kita menjaga anaknya ini sebab dia tak mampu untuk menjaga anaknya. Dan pada surat tersebut tertera tanda tangan Elizabeth, yang mana sebenarnya surat ini Joseph Frizzell telah memaksa Elizabeth untuk menulis surat ini beserta tanda tangan Elizabeth. Oleh kerana itulah ibu kepada Elizabeth ini percaya dengan apa yang dikatakan oleh Joseph Frizzell. Masa pun berlalu dan Joseph Frizzell pun mengambil lagi 2 anak Elizabeth dan dibawa ke atas dengan alasan yang sama, dengan cara yang sama, dan ibu kepada Elizabeth tidak mempersoalkan apa-apa tentang itu. Ketika anak-anak Elizabeth membesar dan Joseph Frizzell pun memberitahu kepada anak-anak Elizabeth bahawa Elizabeth ni seorang yang tidak berguna dan dia telah meninggalkan mereka sejak mereka kecil lagi. Dia menceritakan benda-benda yang buruk tentang Elizabeth kepada anak-anaknya, yang mana pada realitinya Elizabeth dan 3 lagi adik-beradik mereka berada di basement rumah mereka sendiri. Ketika mana polis bertanya kepada Joseph Frizzell kenapakah dia melakukan sedemikian rupa terhadap Elizabeth, dia mengatakan bahawa dia ingin memiliki Elizabeth. Walaupun Elizabeth ni satu hari nanti sekiranya dia terkeluar daripada penjara yang dia telah bina, tempat kurungan tersebut, tiada lelaki yang nak ke Elizabeth ni ataupun suka akan Elizabeth ni kerana dia telah mempunyai anak yang banyak. Dan dengan itulah dia merasakan yang Elizabeth ni adalah miliknya selama-lamanya. Oleh kerana itulah ayahnya Joseph Frizzell ni pada setiap malam sepanjang 24 tahun dia mengurung Elizabeth di bawah, dia tidak berhenti melakukan gangguan seksual terhadap Elizabeth. Di sebalik apa yang telah berlaku terhadap diri Elizabeth, dia tetap mendidik dan menjaga anaknya dengan penuh kasih sayang. Ketiga-tiga anaknya yang bersama dengan Elizabeth telah mengajarkan mereka cara membaca dan cara untuk menulis. Elizabeth juga telah menggunakan televisyen dan juga
radio yang telah diberikan oleh Joseph Fritzl kepadanya untuk mengajar anak-anaknya tentang dunia luar. Dan dia berjanji kepada anak-anaknya satu hari nanti, pasti akan datang suatu hari nanti di mana anak-anaknya juga boleh merasakan dan melihat sendiri dunia di luar. Dan akhirnya 24 tahun kemudian, pada tahun 2008, ketika mana anak kepada Elizabeth ni yang bernama Christine telah jatuh sakit yang sangat teruk, dan Elizabeth ni telah merayu kepada Joseph Fritzl untuk membawa anaknya Christine ni ke hospital. Dan setelah dibawa ke hospital, seminggu setelah itu, maka terbongkarlah rahsia keburukan Joseph Fritzl kepada dunia. Setelah pihak polis telah mendengar kisah yang sangat sedih dan menyayat hati dari Elizabeth ini, pihak polis pun bergegas ke rumah Elizabeth dan menuju ke basement dan membawa pasport yang mana telah diberikan oleh Joseph Fritzl itu sendiri, dan memasuki basement tersebut di mana tempat Elizabeth dikurung selama ini, dan menyelamatkan lagi 2 orang anaknya. Setelah itu anaknya kemudian dibawa ke hospital untuk ditemukan dengan ahli keluarga mereka yang lain yang lama terpisah. Keadaan sangat menyentuh hati dan mereka semua berasa sangat gembira. Beberapa hari selepas itu, Christine pun mula sedar dari koma, dan Christine pun disatukan semula dengan mereka, dan sekali lagi mereka berasa sangat-sangat gembira. Doktor pun akhirnya dapat mengetahui dan mengesan punca penyakit yang dialami oleh Christine, yang mana Christine sebenarnya mengalami kekurangan vitamin D, yang mana vitamin D ini kita dapat kebanyakannya daripada cahaya matahari. Oleh kerana itulah Elizabeth, Christine dan yang lain-lain tidak mendapat cahaya matahari kerana mereka berada di dalam kurungan Joseph Fritzl untuk masa yang agak lama, iaitu 24 tahun. Dan ramai juga mempersoalkan ibu kepada Elizabeth yang bernama Rosemary, yang mana sangat mustahil bagi Rosemary untuk tidak mengetahui apa-apa yang berlaku selama 24 tahun di mana Elizabeth telah dikurung di bawah rumah mereka sendiri. Dan polis telah pergi menyiasat Rosemary ini, ibu kepada Elizabeth, dan akhirnya melepaskan dan membebaskan Rosemary ini kerana mereka berpendapat Rosemary ini juga merupakan mangsa kepada Joseph Fritzl. Dan ibu kepada Elizabeth ini, dia sangat-sangat takut dan gerun kepada suaminya sendiri, iaitu Joseph Fritzl. Oleh itulah sekiranya Joseph Fritzl melarang dia untuk ke basement atau memberi perintah apa-apa, dia akan mengikut perintah tersebut 100% kerana dia takut dia akan dibunuh oleh Joseph Fritzl. Untuk pengetahuan semua juga, sepanjang 24 tahun tersebut terdapat lebih 100 penyewa yang menyewa di rumah Joseph Fritzl. Penyewa tersebut menyewa di sebuah bilik sewa, yang mana bilik sewa itu terletak di atas tempat pengurungan Elizabeth. Walau bagaimanapun, tidak ada seorang penyewa pun yang mengetahui kewujudan Elizabeth di bawah. Dan di antara 100 penyewa tersebut terdapat satu penyewa yang mana penyewa tersebut mempunyai anjing. Dan anjing tersebut setiap malam dia akan tiba-tiba terbangun dan menggonggong, dan anjing tersebut dalam keadaan tidak tenteram, sepertinya dia telah melihat atau mendengar sesuatu dalam jarak yang agak dekat. Dan pada masa yang sama, penyewa tersebut dia akan pergi melihat dan memeriksa kawasan sekeliling dan tidak menjumpai apa-apa. Dan setelah kes ini terbongkar ke seluruh dunia dan penyewa tersebut melihatnya di televisyen, maka dia tahulah selama 4 tahun dia menyewa di rumah Joseph Fritzl, rupa-rupanya anjing tersebut mendengar bunyi Elizabeth dan anak-anaknya di bawah basement tersebut. Setelah itu, Elizabeth dan anak-anaknya telah dihantar ke pusat rehabilitasi selama setahun. Dan selepas itu mereka juga diberikan identiti yang baru dan dihantar ke lokasi yang rahsia. Dan tiada sesiapa pun yang mengetahui apa yang terjadi kepada mereka sehingga ke hari ini. Sehinggalah terdapat satu sumber yang tidak diketahui, yang mana dia telah memberitahu yang Elizabeth dan anak-anaknya ini telah bergaul dengan masyarakat dan hidup aman damai dan menjalani kehidupan seperti orang lain. Manakala Joseph Fritzl pula telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, dan dia merupakan orang yang paling dibenci di dalam penjara, di mana pada satu ketika dia telah diserang
oleh banduan di dalam penjara. Dan oleh kerana polis dan juga penjaga penjara merisaukan ke atas nyawa Joseph Rizal, mereka telah meletakkan Joseph Rizal ni pada sel yang berasingan ataupun dalam solitary confinement. Dan Joseph Rizal ini akan layak untuk dilepaskan dengan parol pada tahun 2024 ketika mana dia berumur 89 tahun. Kisah kekejaman Joseph Rizal ini juga telah diinspirasikan ke dalam sebuah movie yang baru sahaja dilancarkan pada 27 Februari tahun 2021 di United States of America, USA, yang bertajuk Girl in the Basement. Dan itu sahaja untuk episod kali ini, kisah tentang Joseph Rizal. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan notifikasi channel kami. Dan sekiranya anda ada cadangan atau apa-apa sahaja yang anda ingin beritahu kami, sila komen dekat ruangan komen di bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang.